kerajaan umat Islam tidak mempunyai kekuatan untuk mengembalikan semula khilafah Rashidah. Maknanya setelah ditimbang, kata beliau, di antara kita jatuhkan khilafah naqisah, dia khilafah Islamiah, sebab dasar tertinggi Al-Quran dan juga hadis. Itu takrif beliau dalam kitab Fiqhul Khilafah dalam menentukan negara itu negara Islam atau tidak. Kalau dasar tertinggi itu adalah Allah dan juga Nabi, itu negara Islam. Tapi kalau dasar itu bukan macam-macam berlaku di Indonesia pada hari ini, dia bukan negara Islam. Oleh kerana itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam sejarah tidak ada kemampuan untuk menggulingkan khilafah naqisah untuk digantikan kepada khilafah Rashidah. Bahkan yang bakal berlaku kalau digulingkan terus tidak ada khilafah. Di antara tiada khilafah dengan adanya khilafah tapi naqisah tempang, lebih baik bersabar. Dan sebab itulah sebagai contoh, para ulama Al-Azhar, mereka mendapati tidak ada kemampuan. Maka kerana itulah mereka membiarkan sistem itu berdasarkan dalam sejarah Turki Osmaniyah dibiarkan raja-raja itu dilantik berdasarkan pemilihan warisan. Tapi itu bukan asal kepada Islam. Itu kerana ad-darar yuzal. Darar itu dielakkan. Tetapi mana yang kita tak dapat elakkan semua, janganlah kita hilangkan semua sehingga menyebabkan darar yang lebih besar. Oleh kerana khalifah itu adalah yang tertinggi. Melantik khalifah siapa pula? Adakah kita serahkan kepada umat Islam seluruhnya? Di dalam konsep negara Islam, yang melantik khalifah juga adalah orang yang patutnya layak menjadi khalifah. Kalau tuan-tuan buka, disebut dalam istilahnya, dalam istilah siasahnya, Ahlul Halli wal Aqdi. Ahlul Hal wal Aqdi, orang yang mempunyai kriteria, orang yang mempunyai kemampuan untuk melantik khalifah adalah orang yang mempunyai tahap untuk sampai juga di antaranya tahap ijtihad. Mungkin kita boleh ambil pandangan lain, tetapi pandangan yang paling utama dalam menentukan orang ini berhak dilantik atau tidak, mestilah orang yang juga ada pendidikan. Dan sebab tu saya merasakan PAS meletakkan ilmu agama itu kerana untuk memastikan dasar PAS tidak tersasar dengan Islam. Dan kerana itu diletakkan syarat-syarat betul. Walaupun kita meletakkan satu, wallahu ta'ala a'la wa a'lam, saya rasa mungkinlah hebat macam mana para ulama kita, mungkin tidak sampai ke tahap ijtihad, tetapi sekurang-kurangnya mereka letakkan PAS itu, dasar syura yang paling tinggi adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk mengulas ilmu agama kerana dasar ini. Kerana untuk memastikan perjalanan PAS itu tidak bercanggah dengan syarak. Dan dia bukan satu ciplakan daripada Syah Iran ataupun ciplakan daripada isu Syiah sebenarnya, tetapi sebelum isu Syiah lagi, iaitu ketika mana pelantikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mereka telah meletakkan yang paling alim, itulah yang sepatutnya menjadi khalifah. Betul bila Sayyidina Abu Bakar cadang Sayyidina Umar tolak, kerana beliau mengetahui antara beliau dengan Sayyidina Abu Bakar yang paling, walaupun dua-duanya sampai ke tahap ijtihad, tapi isu dia ada orang lebih terbaik, maka mengapa dilantik al-mafdul, orang yang kurang, sedangkan yang terbaik masih ada. Saya rasa mungkin sekali dahulu Musi pun dah buat isyarat yang terbaik. Allah Ta'ala a'lam. Jazakallah khairan jazak. Soalan daripada saya, memandangkan Ustaz dah lama di Mesir, slogan ataupun dasar kepimpinan ulama ini, saya kira sepanjanglah pembacaan saya dan sebagainya, pemerhatian saya, tidak pernah wujud dalam Ikhwan Muslimin. Dan bagaimana juga pula reaksi Azhar, yang institusi yang dalamnya ada golongan yang golongan yang hebat dalam agama ini, bila mana tokoh-tokoh pemimpin umat yang naik sebenarnya bukan di kalangan ulama. Dan begitu juga sebelumnya di Mesir, Turki Osmaniyah, bahkan saya kira ketika Mawardi menulis itu pun bukannya ulama yang menjadi pemimpin. Maka tidakkah seolah dia begitu idealis sehingga tidak boleh ditatbik atau diimplementkan dalam politik ketika itu ataupun hingga sekarang? 3 minit Ustaz. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya dah sebut dalam ucapan tadi, sama ada di antara kemampuan ataupun yang sepatutnya. Isu dia, itu isu dia, bukan isu dia kita kena buat seperti itu, kita mesti ikut begini. Al-Imam Al-Mawardi hebat para ulama dahulu, walaupun beliau berada dalam zaman yang kalau ikut istilah Dr. Abdul Razak As-Sanhuri adalah Al-Khilafah An-Naqisah, kerajaan Islam yang tempang. Kerana pelantikan khalifah bukan berdasarkan
syura bukan berdasarkan pemilihan orang-orang yang mempunyai kelayakan, tapi beliau dalam kitab beliau menyatakan dengan tegas khalifah itu mesti seorang yang sampai ke tahap ijtihad. Maknanya beliau sebenarnya kalau kita kaji, ada satu risiko, iaitu beliau akan terpaksa berhadapan dengan kerajaan yang seperti itu. Khalifahnya bukan seorang yang sampai ke tahap ijtihad. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat Mesir sebagai contoh, adakah kenapa ikhwan tidak meletakkan kepimpinan para ulama? Itu isu dia lah. Dan saya nak kongsi tuan-tuan, orang Arab ni lain begitu. Bila sebut ulama di kacamata masyarakat Melayu, ini orang yang belajar agama. Guru saya Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, beliau seorang doktor bedah, tapi beliau seorang ulama. Kenapa? Mereka orang Arab sana, mereka ada satu semangat untuk mendalami Al-Quran, mendalami hadis, mendalami hukum hakam syarak, walaupun mereka bukan masuk universiti. Di sini kita nak dapat ilmu agama mesti belajar di universiti, mesti belajar di sekolah. Nak dapat ilmu agama luar sekolah, yang ada mungkin ceramah, tapi pengajian secara kepakaran sampai boleh menyebabkan anak murid orang biasa tu jadi alim, mungkin agak sukar jumpa di sini. Tapi kalau di sana tuan-tuan, kalau kita lihat orang yang dibenarkan mengajar di Masjid Al-Azhar, ada yang tidak pernah walau sekali pun masuk universiti. Guru saya Syekh Muhammad Syekh Said bin Shaltun, beliau tidak ada BA, tak ada master, tak ada PhD, tapi beliau diiktiraf keilmuannya oleh Mufti Mesir sendiri untuk mengajar. Kerana apa? Dari kecil beliau menadah kitab sehingga ulama mengenali orang ini pakar, walaupun tak ada sebarang persijilan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebagai contoh kalau kita nak tengok sejarah lampau, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Imam Salahuddin Al-Ayyubi, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, kalau kita lihat, walaupun mungkin orang tak sebut beliau itu adalah seorang ulama, tapi kalau dikaji sejarah hidup beliau dan kita compare dengan suasana hari ini, macam pada hakikatnya beliau adalah para ulama, di antara seorang tokoh ulama. Bayangkan tuan-tuan, orang yang mendalami Al-Quranul Karim, bahkan sering menghadiri pengajian ilmu hadis. Dia seorang mujahid, waktu diperang, tapi bila ada waktu kosong, beliau akan mendatangi para ulama, tadah kitab dengan para ulama, sehingga disebutlah sejarah beliau juga pernah meriwayatkan hadis. Beliau dianggap sebagai salah seorang tokoh ulama hadis. Antara guru kepada beliau adalah Al-Hafiz Al-Munziri yang tinggal di Iskandaria. Kalau ada beliau jemput, ada masa beliau akan jemput para ulama datang di istana mengajar ilmu agama kepada beliau. Maknanya beliau mempelajari ilmu agama kerana untuk melaksanakan, untuk menjadi seorang pemerintah berdasarkan kacamata seorang pemerintah Islam, dia mesti ikut syarak. Kalau dia tak tahu hukum hakam syarak, macam mana dia nak jadi pemerintah? Sebab tu kalau kita lihat, ada beberapa individu tokoh dalam sejarah Islam yang mereka ini mendalami hukum hakam syarak, walaupun kalau mengikut sejarahnya beliau bukanlah berada pada zaman khilafah Rashidah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang Mesir sebagai contoh, mengapa kalau saya nak kongsi, Al-Ikhwan tidak meletakkan kepimpinan ulama? Pertama, kalau kita lihat orang Ikhwan itu sendiri, di dalam Ikhwan ada para ulama daripada Al-Azhar Syarif. Ada juga yang bukan tokoh ulama, tapi mereka mendalami ilmu Islam sampai habis. Betul mesti hafal Quran. Saya tak hafal Quran tuan-tuan. Saya belajar sampai ke peringkat master sekarang ni. 13 tahun saya menuntut ilmu di Mesir, saya tak hafal Quran lagi. Maknanya kalau dari sudut itu saya dah kalah dengan beliau. Kalau kita lihat sebagai contoh Sultan Muhammad Al-Fatih, ayah beliau sendiri Sultan Murad adalah di kalangan para ulama. Walaupun dilantik bukan berdasarkan syarak, bukan berdasarkan yang kena dengan syarak, tapi ayah beliau sendiri adalah seorang ulama. Beliau sendiri adalah orang yang menghafal Al-Quran waktu kecil, sehingga sejarahnya sampai dipukul sebab tak hafal Quran oleh guru beliau. Dan kalau kita lihat orang Ikhwan sendiri, pertamanya kerana ada orang Ikhwan yang dia tidak ada persijilan, tapi mereka mendalami Al-Quran Karim, mendalami ilmu-ilmu. Sebagai contoh paling dekat dengan saya sendiri, guru saya sendiri, guru yang bernama Fadilatul Syekh Yusri, diiktibar keilmuannya oleh ulama Al-Azhar sehingga mengajar 12 tahun Sahih Al-Bukhari dan Masjid Al-Azhar, dan beliau seorang doktor bedah. Jadi tuan-tuan, itu yang satu. Yang pertama, kadang-kadang kita nampak dia bukan ulama. Hakikat kalau kita compare dengan maksud ulama, mereka hakikatnya termasuk dalam golongan orang yang mendalami hukum hakam syarak. Dan yang kedua tuan-tuan, ada juga kita boleh ambil satu kesimpulan. Mesir sendiri agak jauh berbanding dengan kita. Kita sebenarnya lebih beruntung berbanding dengan rakyat Mesir. Rakyat Malaysia memahami tentang konsep kerajaan Islam. Didedahkan puluhan tahun tentang konsep kepimpinan para ulama. Diterapkan tentang bagaimana konsep hudud. Orang Mesir, walaupun mereka ada ikhwan muslimun, mereka kalau dari sudut ini, mereka agak lebih malang dari kita.
Sebab tu tuan-tuan, tidak mustahil kalau kita lihat orang Mesir, mereka tolak kepimpinan Islam. Mereka mahu keadilan semata-mata. Tapi orang Malaysia ada kemampuan, oh kita tak nak sekadar keadilan, kita nak bawa sampai syarak. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, oleh kerana suasana begitu mendesak, kalau disebut kepimpinan ulama menyebabkan terus mereka tidak memberikan sokongan, fama la yudraku kulluh la yudraku julluh. Tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Akhirnya dipaparkan satu orang yang bukan berkonsepkan ulama, Dr. Musi kita. Walaupun saya dari sudut yang lain, saya macam menganggap beliau seorang yang mahir dalam hukum hakam. Tapi dizahirkan beliau kerana beliau bukan keluaran Al-Azhar dan tidak dianggap sebagai seorang ulama di sana. Dalam masa yang sama, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kerana meraihkan suasana sama dengan Turki. Turki dari sudut Islam mereka awam tu. Kita lagi untung dengan Turki dari sudut itu. Jadi kalaulah kita berkiblatkan Ikhwan sebagai contoh, atau berkiblatkan Turki, maknanya kita nak balik ke belakang. Sedangkan kita boleh lebih harapan dalam melaksanakan hukum hakam syarak dan membawa konsep negara yang lebih baik, lebih murni berbanding dengan apa yang dibuat oleh Mesir. Itu sahaja dari saya, tuan-tuan. Rahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.